This call is now being recorded. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للصالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا مما نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا تبرعنا المؤمنين وإن الملائكة المقربين وقريش من سلمات الله وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولسانا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Berapa? Dan wajib i'tiqad bahawa afdal sekalian makhluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim, maka Nabi Musa, maka Nabi Isa, maka Nabi Nuh, dan yang lima ini dinamakan mereka itu ulul azmi. Dan wajib i'tiqad. Wajib di atas sekalian mukallaf, wajib pada syarak di atas sekalian mukallaf i'tiqad, berpegang di dalam hati bahawa afdal sekalian makhluk, bahawa afdal sekalian makhluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib di atas kita i'tiqad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah Taala yang paling lebih. Yang nombor satunya ialah Nabi Muhammad. Dengan maknanya tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia, afdal daripada dia tidak ada. Dialah peringkat nombor satunya. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim peringkat nombor 2. Maka Nabi Musa. Nabi Musa nombor 3. Jadi makhluk yang paling lebih nombor 2-nya Nabi Ibrahim. Makhluk Allah Ta'ala yang paling lebih nombor 3-nya Nabi Musa. Maka Nabi Isa, itu ikut tertib dia. Nabi Musa, Nabi Isa nombor 4. Dan Nabi Nuh, ini nombor 5. Dan yang 5 ini dinamakan mereka itu ulul azmi. Dan yang 5 ini, 5 orang Nabi ini, dinamakan mereka itu, 5 orang Nabi ini dinamakan ulul azmi. 5 orang tu ialah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang mana 5 orang Rasul ini dinamakan
Allah Ta'ala namakan 5 orang ini dengan nama kata ulul azmi. Sebagaimana sebut dalam ayat kata wasbir kama sabara ulul azmi. Wasbir, hendak sabar oleh kamu kama sabara ulul azmi. Seperti sabar oleh ulul azmi. Maka ulul azmi yang dikandak dengan dalam ayat yang dibaca tadi itu ialah 5 orang Nabi inilah. Dengan sebab di ulul azmi itu mana yang mempunyai sabar yang kuat. Ulul azmi tu di luar ada, dia katanya qauluhu ulul azmi. Artinya segala yang mempunyai sabar dan menanggungkan beberapa banyak kesusahan. Atau mempunyai jazam, artinya menengguhkan segala pekerjaan. Dia ada khilaf ulama tentang makna al-azmi. Tentang makna al-azmi itu ada khilaf di antara ulama. Yang masyhurnya al-azmu dengan makna sabar. Al-azmu dengan makna sabar. Lepas tu yang keduanya katanya azam, al-azmi itu mana azam itulah yang kita selalu cakap. Saya ada azam, gitulah. Azam tu maknanya jazam, buat keputusan dalam hati. Maka kalau mengikut yang pertama al-azmi mana sabar. Dia katanya artinya segala yang mempunyai sabar. Mempunyai sabar dan menanggungkan beberapa banyak kesusahan. Dengan maknanya 5 orang Rasul ini dalam pekerjaan dakwah mereka banyak menempuhi kesusahan dan mereka dapat sabar sehingga berjaya urusan kerjaan mereka. Dan mengikut makna yang kedua, azam tu dengan makna jazam, keputusan hati. Artinya mempunyai jazam, artinya meneguhkan segala pekerjaan. Pekerjaan dia tu dia buat dengan secara keteguh, tidak buat dengan secara main-main tu dah. Jadi maknanya walaupun khilaf bagaimanapun, tapi 5 orang Nabi ini digelarkan, dinamakan oleh Allah Ta'ala akan 5 orang Nabi itu dengan kata ulul azmi. Jadi kembali pada asal, makhluk yang paling afdal, yang nombor satunya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2-nya Nabi Ibrahim. Nombor 3-nya Nabi Musa. Nombor 4-nya Nabi Isa. Dan nombor 5-nya Nabi Nuh. Kemudian nombor 6 tu siapa pula? Kemudian maka segala Rasul yang lain daripada mereka itu, lain pada 5 orang tadi. Jadi peringkat yang ke-6 tu semua segala Rasul yang lain daripada 5 orang tadi, itu peringkat nombor 6. Lepas tu sama-sama dia tu ada lebih kurang pula. Kemudian yang ini nombor 7-nya, segala Nabi bukan Rasul. Ini nombor 7. Nombor 7-nya ialah Nabi yang bukan Rasul. Maknanya manusia yang peringkat Nabi saja tidak dapat peringkat Rasul. Ini nombor 7. Serta berlebih kurang martabah mereka itu pada Allah, yakni di sisi Allah. Lepas tu sama-sama Nabi itu pula peringkat mereka berlebih kurang pula lah. Dalam nombor 7 tu ada lebih kurang pula peringkat mereka itu di sisi Allah. Kemudian maka segala kepala-kepala malaikat. Kemudian
Yani maksudnya bawah daripada peringkat Nabi bukan Rasul. Maknanya nombor 8 lah. Nombor 8-nya ialah maka segala kepala-kepala daripada malaikat. Kepala-kepala tu yang kita maklum daripada Jibril, Mikail, Israel, Israfil, yang peringkat kepala rasanya ada sebut dah sana. Ada sebut dah di sana tu pada kata dia, dan bahasa kepala-kepala mereka itu 4, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dia katanya kemudian segala kepala-kepala daripada malaikat ialah Jibril, 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 patu Mikail, patu Israfil, patu Izrail. Itu nombor 8. Kemudian yang peringkat nombor 9. Maka segala yang tinggal daripada malaikat. Malaikat-malaikat yang lain daripada kepala-kepala tadi. Lain daripada 4 malaikat yang disebut tadi. Lain pada Jibril, Mikail, Izrail, Israfil. Maka itu peringkat yang ke-9 ya. Peringkat yang ke-9 ialah sekalian malaikat yang lain daripada kepala yang tadi. Kemudian maka segala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka segala sahabat. Jadi sahabat tu duduk peringkat nombor 10 kemudian maka segala sahabat. Jadi sahabat tu peringkat dianya di sisi Allah bawah daripada sekalian malaikat. Dan mereka itu segala sahabat terlebih kurang sama-sama sahabat, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mereka tu ada berlebih kurang pula peringkat mereka di sisi Allah. Dan mereka itu segala sahabat berlebih kurang pula segala mereka itu pada Allah, yakni di sisi Allah. Maka katanya maka afdal mereka itu segala sahabat. Sahabat yang paling afdal, yang paling lebih sahabat Nabi yang nombor 1-nya ialah Sayyiduna Abu Bakrin, itu nombor 1. Dan Sayyiduna Umar, dan Sayyiduna maka Sayyiduna Utsman, maka Sayyiduna Ali, atas tertib khilafah mereka itu. Jadi mengikut tertib jadi khilafah. Maka Abu Bakar nombor 1, sahabat Nabi nombor 1, nombor 2 Sayyidina Umar, nombor 3-nya Sayyidina Utsman, nombor 4-nya Sayyidina Ali. Dan 6 orang mencukupi 10 orang. Dan maka 6, maka yakni peringkat bawah daripada 4 sahabat. Maka 6 orang
maka 6 orang, 6 orang pula, dah 6 orang tadi dah 4, tambah pula 6, 6 pula ni yang mencukupi 10 orang. 10 orang yang sifat bagi 10 orang. 10 orang ni yang disukakan mereka itu dengan syurga. Yang disukakan, mana diberitahu dengan khabar baik, khabar kesukaan dengan syurga. Jadi 10 orang sahabat yang mana Allah Ta'ala sebut, yang mana Nabi dan Allah Ta'ala sebutkan nama-nama mereka, bahawa mereka masuk ke dalam syurga. Ni nak cerita katanya Allah Ta'ala menghormat, membesarkan kepada mereka, beri kemuliaan kepada mereka 10 orang sahabat ini, sehingga Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal bahasanya mereka ini akan masuk ke dalam syurga. Mereka ini akan dimasuk ke dalam syurga. Maka jangan kita faham kata yang lain tu tak ada jalan nak masuk syurga. Bukan begitu, cumanya nak bagi kemuliaan kepada 10 orang sahabat ini, Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal bahwasanya mereka akan dimasuki ke dalam syurga. Tak menafi kata yang lain daripada mereka itu akan dimasuk dalam syurga juga, cumanya Allah Ta'ala tak bagi tahu. Yang lain daripada 10 orang termasuk kita-kita semuanya dimasuki juga di dalam syurga, tetapi Allah Ta'ala tak bagi tahu katanya nak bagi masuk. Tapi 10 orang sahabat ni Allah Ta'ala dah bagi tahu. Bagi tahu katanya mereka akan masuk dalam syurga pada masa diberitahu tu dalam masa hidup mereka tu lagi. Jadi mana dia, dan mereka itu 6. 6 orang pula, Talhah bin Abdullah dan Zubair ibni Awam. Zubair ibni Awam, kita baca tasydid pada waw, Awam, tasydid pada waw. Dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaidin dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Jarrah, tasydid ra. Jarrah, itulah cukup 10 orang. Maka 10 orang ini 10, jadi 1, 2, 3, 4 ialah yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lepas tu tambah 6 orang lagi, nama yang disebut ialah cukup 10 orang. Yang mana 10 orang ini Allah Ta'ala bagi beritahu, kata mereka akan dapat masuk syurga. Itu mana kata diberitahu dengan khabar baik. Itu mana katanya disukakan mereka itu dengan syurga. Jadi dalam kalangan sahabatnya, dalam golongan sahabat Nabi SAW, antara sama-sama mereka tu ada berlebih kurang pula. Maka sahabat nombor 1-nya Abu Bakar, sahabat nombor 2-nya Sayyidina Umar, sahabat nombor 3-nya Sayyidina Uthman, sahabat nombor 4-nya Sayyidina Ali. Kemudian selepas pada 4 orang itu ialah 6 orang lagi yang mencukupi 10. Kemudian selepas pada mereka itu ialah semua segala sahabat-sahabat. Semua sahabatlah. Semua sahabat di dalam yang lain daripada nama mereka yang disebut tadi itu satu peringkat. Kemudian yang di peringkat nombor 11 ya. Kemudian yang di peringkat nombor 11, yang mana nombor 10-nya ialah sahabat kesemua, yang nombor 11 pula. Yang nombor 11 pulanya ialah tabi'un. Yang nombor 11 ialah tabi'un.
Apa maksud dengan kata tabi'un? Yang kita terkena kata tabi'in, inilah. Tabi'in, tabi'un sama. Artinya segala yang mengikut sahabat. Segala yang mengikut sahabat. Apa maksud dengan kata mengikut sahabat? Artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Jadi maksudnya nak panggil kata tabi'in ini ialah beberapa mereka yang tak sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi mereka ialah setiap-tiap mereka yang tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka dapat berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berjumpa ni dengan maksudnya mereka bersemasa dengan masa sahabat. Dengan maknanya dia tak sempat dengan Nabi Muhammad. Kita katanya mudah-mudah nak cakapnya, dia lahir, pada waktu dilahirkan dia tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah meninggal. Maksud mudah-mudah nak cakapnya dia tak sempat dengan Nabi dengan sebab dia dilahir tu selepas pada Nabi Muhammad dah meninggal. Jadi maknanya generasi yang mereka sempat jumpanya ialah sahabat Nabi saja. Sekiranya kalau mereka dapat sempat dengan Nabi itu dikatakan sahabat. Kalau tak sempat dengan Nabi, bahkan sempat dengan sahabat saja, maka itulah panggil tabi'in. Maka selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, selepas pada Nabi Muhammad wafat, maka zaman sahabatnya ialah 125 tahun. Jadi selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai masanya 125 tahun, maka habis, dah mati kesemuanya generasi sahabat. Apabila habis mati segala sahabat, maka masuk pula generasi tabi'in. Tabi'in yang pertama. Apa tu ceritanya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia dapat berjumpa dengan 5 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bina data itu bahasanya Abu Hanifah itu ialah tabi'in. Itu maksudnya. Jadi maksud di sini itu nak cerita generasi-generasi lah. Yang maknanya kalau sahabat tu mana orang yang semasa dengan Nabi. Orang yang dapat jumpa dengan Nabi, yang semasa dengan Nabi dikatakan sahabat. Lepas tu generasi yang belakang tu maknanya dia tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sempat dengan sahabat-sahabat walaupun seorang saja sekalipun, itu dikatakan tabi'in. Maka ramailah yang masyhurnya setengah daripadanya Hasan Bisri, Zahri, banyak. Tu mana katanya kemudian jadi mana nombor sebelah lah. Tabi'un artinya segala mereka yang mengikut sahabat. Nanti orang tanya kenapa tak mengikut Nabi? Tapi bukan maksud mengikut sahabat, sebab tu dia tafsir sekali lagi, artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Mereka dapat berjumpa dengan sahabat, tak sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan tabi'in. Maka ahli kurun yang semasa dengan mereka itu tabi'un. Maka ahli kurun yang berhubung dengan mereka itu
tabi'un yang kedua. Dan kurun itu dan kurun itu 100 tahun. Jadi begini, kita senangnya begini ya, untuk nak faham. Jadi selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa 125 tahun. 125 tahun selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 125 tahun selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa 125 tahun yang pertama mulai daripada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan kurun sahabah. Kurun sahabah. Lepas tu 100 tahun ke belakang pula. 100 tahun ke belakang pulanya kurun tabi'i yang pertama. Kurun tabi'i yang pertama. Kemudian 100 tahun pula yang belakang. Maknanya dah jadi 325. 100 tahun pulanya ialah kurun tabi'i yang kedua. Dikatakan tabi'i tabi'in. Dia sebenarnya kurun ni 100 tahun dibilang jadi satu kurun. Satu kurun tu ialah 100 tahun. 100 tahun satu kurun. 100 tahun satu kurun. Malaikat kurun sahabat. Malaikat kurun sahabat tu ialah 125 tahun. Dengan sebab kira semenjak daripada Nabi wafat, semua sahabat tu dah meninggal. Tidak meninggal semua, tidak habis generasi sahabat, melainkan lalu masa 125 tahun. Lalu tu dikira katanya kurun sahabat tu ialah 125 tahun. Sebenarnya mana kurun tu 100 tahun ialah satu kurun. Sebab tu kita katanya sekarang tu kurun 14. Sebab tu sekarang kurun 14. Maka kita katanya kurun sahabat 125. Sebenarnya kurun tu ialah 100 tahun, tapi dengan sebab generasi sahabat tu nak wafat, nak habis, nak wafat sahabat Nabi semuanya, pakai masa 125 tahun. Maka jika katanya kurun sahabat tu 125 lah, walaupun asal kurun tu ialah 100 tahun. Tengok sekali lagi. Dia katanya kemudian tabi'un artinya segala mereka yang mengikut sahabat, artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu. Jadi maknanya kita buat begini, 100 selepas pada wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurun yang pertama 125, kurun yang kedua 100, kurun yang ketiga 100, kurun yang keempat 100 pula. Satu 125, yang kedua 100, yang ketiga 100, yang empat 100. Begitu ya. 1 125, 2 100, 3 100, 4 100. Jadi maknanya kalau 4 tu mana dah 425 tahun. Kalau kira sakat Nabi wafat. Kalau mulai daripada Nabi wafat tu maknanya 425 tahun lah. Sebab kita katanya 4 kurun.
4 kurun. 4 kurun, kurun yang pertama 125. Kurun yang kedua 100. Kurun yang ketiga 100. Kurun yang keempat 100. Jadi 4 kurun tu masanya 425 tahun. Maka kurun yang kata 125 tu ialah kurun sahabat. Lepas tu 100 tahun yang kurun yang kedua ialah 100 tahun selepas 125 tu ialah tabi'un. Yang pertama mereka yang sempat dengan Nabi, dengan sahabat, tak sempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ni peringkat bawah daripada ni peringkat 11. Peringkat yang ke-12. Nah, maka ahli kurun yang semasa dengan mereka itu dengan tabi'un. Maknanya 100 kurun yang ketiga. Ahli kurun yang ketiga. Ahli kurun yang semasa dengan mereka itu ialah ahli kurun yang ketiga. Maknanya 300 lebih lah. 325. Maka ini kurun yang keempat. Ini kurun yang keempat. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu rajak kepada kurun yang semasa. Mereka itu ahli kurun yang semasa. Dan kurun itu 100 tahun. Dan satu kurun tu ialah 100 tahun. Tapi kita jaga sikit. Dan kurun itu masa 100 tahun. Yang ini malaikan kurun sahabah. Maka 125. Maka kurun itu 100 tahun. Macam kata 12 bulan. Kita katanya 12 bulan 1 tahun. 100 tahun 1 kurun. Begitulah. 12 bulan 7 hari 1 minggu. 12 bulan 1 tahun, 100 tahun 1 kurun. Begitu. Jadi dan kurun itu masa 100 tahun. Maka jadi kita kiranya dengan kalau kita kira dengan sahabat Nabi, mana jadi 4 kurun lah. Kalau kita kira dengan zaman sahabat selepas pada Nabi wafat, masuk zaman sahabat betul-betul, maka zaman merekanya, zaman sahabat tu 125. 125 tahun. Selepas pada wafat Nabi itu dikatakan kurun sahabat. Selepas tu masuk kurun yang kedua ialah 100 tahun. Masuk pula kurun yang ketiga 100 tahun ke belakang. Dan masuk kurun yang keempat ialah 100 tahun pula. Itu jadi 4 kurun kalau kita kira kurun sahabat. Tapi kalau kita tak kira kurun sahabat, kalau kita tak kira kurun sahabat, maknanya kalau kita tak kira kurun sahabat, kita mulai daripada kurun yang pertama selepas pada sahabat ialah tabi'in. 100 tahun yang pertama selepas pada habis generasi sahabat dikatakan generasi tabi'in. Kemudian 100 tahun pula ke belakang tabi'in 2 kali. Dan 100 tahun pula ke belakang pula tabi'in 3 kali. Maka sakat itulah yang boleh kita aturkan tertib-tertib kelebihan mereka yang disebut. Mulai daripada Nabi Muhammad afdal makhluk yang nombor 1 sampai kepada generasi sahabat seperingkat nombor 10, tabi'in yang pertama nombor 11, tabi'in nombor 2,
nombor 12, tabi'in nombor 3-nya ialah peringkat nombor 13. Nisbah kelebihan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi maknanya kalau sekali lagi untuk nak bagi jelas kesimpulan, kalau kita kira dengan kurun sahabat, maknanya 125, 100, 100. Begitu. Tapi kalau kita tak kira dengan sahabat, maknanya lepas pada habis generasi sahabat, jadi 100 tahun tabi'in. 100 tahun ke belakang pula, yang kedua pulanya ialah tabi'in. 100 tahun pulanya, yang ketiga, itulah dikatakan tabi'in. Mana yang semua tadi itu dikatakan salaf. Dikatakan salaf. Jadi 4 kurun tadi. Mulai daripada sahabat dan tabi'in yang pertama, tabi'in nombor 2, tabi'in nombor 3, maka itu dikatakan orang salaf. Yang kita katanya salafus salih. Itulah generasi mereka. Itulah tertib makhluk Allah Ta'ala yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita kembali pada kitab. Dan bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas segala malaikat dan umpamanya itu tiada cedera, tiada mencederakan pada iman. Jadi kalau dia katanya bermula jahil, tak tahu dengan kelebihan anbiya di atas segala malaikat. Contohnya sebelum pada ni tu kita tak tahu katanya golongan Nabi yang bukan Rasul tu lebih daripada malaikat. Sebab malaikat tu duduk nombor 8, Nabi nombor 7 kan. Nabi bukan Rasul nombor 7. Nabi bukan Rasul nombor 7. Nombor 6 tu Rasul, katalah. Jadi sekiranya kalau seorang mukallaf itu dia tak tahu bahawasanya golongan Nabi bukan Rasul itu lebih daripada malaikat, dan dia tak tahu kata malaikat itu lebih daripada sahabat, dan dia tak tahu katanya golongan sahabat itu lebih pada golongan tabi'in yang pertama, sekiranya kalau dia jahil benda itu. Tapi hari ini kita dah tahulah. Tapi belum pada ni kita fardunya tak tahu. Maka dia katanya tidak cedera, tak jadi kesalahan, tidak mudarat pada iman. Begitu. Itu mana katanya bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas segala malaikat dan umpamanya itu tiada mencederakan pada iman. Maknanya iman kita tak cedera, iman kita tu sempurna walaupun tak tahu benda yang disebut tadi sekalipun. Maka telah menyebut Suyuti daripada Subki bahawasa jikalau diam seseorang selama umurnya tiada terlintas, tiada terlintas tafsir mana diam, tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas malaikat. Nascaya tiada menanya Allah daripadanya di dalam akhirat. Sebab tak wajib ditahu. Sebab tak wajib ditahu. Dia katanya jikalau seorang, jikalau diam seorang, jikalau diam seseorang selama-lama umurnya. Apa makna diam? Apa makna diam? Tiada terlintas pada hatinya. Tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas malaikat. Melebihkan para Nabi-Nabi di atas para malaikat. Kita katanya orang ni sampai matilah dia tak tahu katanya para Nabi itu lebih daripada para para nabi-nabi itu lebih daripada malaikat, malaikat lebih pada sahabat Nabi. Dia tak perasan pun, dia tak tahu pun, tak pernah fikir pun, tak pernah tahu pun.
benda itu, maka dia katanya nascaya tiada menanya Allah Ta'ala daripada melebih tadi di dalam akhirat. Dengan maknanya tak diambil salah. Tidak diambil salah tentang jahil dia akan bahasanya Nabi, golongan Nabi itu lebih daripada golongan malaikat. Kalau dia tak tahu golongan Nabi lebih pada golongan malaikat lebih daripada golongan sahabat Nabi. Golongan sahabat Nabi itu lebih daripada tabi'in yang pertama lebih daripada tabi'in yang kedua lebih pada tabi'in nombor 3. Dia tak tahu, tak pernah tahu pun tak pernah masuk dalam telinga mereka. Maka tidak ada kesalahan. Maka dengan sebab tidak ada kesalahan, Allah Ta'ala tak tanya tentang itu di akhirat nanti. Pada kita maklum, apabila kita pada masa kita meninti pada sirat tu akan dibelak-belakkan untuk nak soal di beberapa perkara. Maka tentang jahil, kalau tak tahu benda yang disebut tadi tu tidak jadi kesalahan. Tak jadi kesalahan, maka tidak diambil salah dengan jahil dengan benda yang disebut. Tapi masalah Nabi Muhammad lebih daripada yang lain, itu wajib kita kena tahu. Masalah Nabi Muhammad afdal sekalian makhluk, paling lebih daripada segala makhluk. Makhluk nombor satunya ialah Nabi Muhammad, itu berdosa kalau tak tahu. Kalau tak tahu, kalau tak i'tikad, itu berdosa. Tapi masalah katanya malaikat, golongan Nabi lebih pada golongan malaikat, malaikat lebih pada sahabat dan seterusnya. Kalau tak tahu benda itu, maka tak salah. Tapi kalau tak tahu, katanya tidak i'tikad bahawa Nabi Muhammad lebih afdal daripada sekalian makhluk, itu salah. Itu salah. Begitulah maksudnya. Abi. Kemudian katanya, dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Nampaknya saya nak minta akhir di situ. Dan wajib i'tikad. Kita akhir di situ, insyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu faraddad alaina wa tahtiya ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bapak.